Hello, Assalamualaikum. Nama saya Syafiq. Hari ini saya akan membuatkan pembentangan mengenai intervention specific referral problem medical diagnosis. Maksudnya kita akan memberikan penerangan mengenai intervention yang akan dilakukan lah ketika bila ada specific problem atau medical diagnosis. Okay, untuk medical problem yang pertama sekali kita akan terangkan ialah medical dipanggil sebagai dysphagia. Ya, atau dysphagia lah. Dysphagia adalah satu medical term di mana budak-budak atau kanak-kanak mempunyai kesusahan untuk menelan makanan ataupun minuman yang mereka minum lah. So bila mereka ada masalah makan dan minum ni biasanya akan tersedak, batuk ataupun kita kata sampai tercekik ketika makan dan minum lah, ataupun kadang-kadang makanan tu boleh keluar daripada hidung dia. So itu adalah dysphagia. Okay. Pertama sekali kita intervention untuk dysphagia kita akan sebutkan ialah cara kita menggunakan thickening liquid ataupun lebih kata macam makan minuman yang sedikit pekat lah, macam puree punya makanan ni macam tu, yang macam most of it adalah liquid. So kenapa kita boleh membantu dengan tu ialah kerana ada research yang mengatakan ini dapat membantu untuk anak-anak untuk menelan dengan lebih baik daripada makan dengan air lah. Sebab kalau contohnya macam dia orang minum air, dia orang akan secara tak langsung akan boleh tercekik, macam saluran air tu boleh pergi ke saluran pernafasan ke apa ke. So benda tu boleh mengganggu dia orang punya sesi pernafasan lah, yang menyebabkan mereka tersedak. Selain itu, ada kita juga chin tuck position. Chin tuck position adalah contoh yang saya gambar yang ada itu, di mana kita tolak dia punya dagu ke bawah sikit. Tapi untuk kena take note, chin tuck position ni kena individualize. Maksudnya tak semua orang sesuai menggunakan chin tuck position. Ada setengah orang boleh terima keadaan ini untuk makan, ada setengah orang tidak boleh terima. So apabila kita tolak dia punya dagu tu ke belakang, secara tak langsung kita mengecilkan dia orang punya regional opening. Maksudnya opening dekat bahagian tekak saluran makanan daripada tekak ke apa tu, ke kita punya perut lah. So kalau kita kita punya perut. So kalau contoh kita tekan kita punya dagu ni ke dalam macam tu, so secara tak langsung kita pun sendiri rasa kita akan ada masalah susah untuk menelan. Kita boleh telan, tapi nak telan tu dia macam susah sikit. Selain itu juga, intervention yang sesuai dilakukan apabila kanak-kanak yang dysphagia ialah kita mereducekan diorang punya waktu makan. Maksudnya kita reducekan tu untuk compensate kepada weakness dekat masa statik lah. Kita tak nak makan, sebab bila kita nak makan, macam contoh budak dysphagia, kalau dia nak telan pun dia paksa untuk control, lama-lama masa tu akan jadi penat. So bila jadi penat, bila diorang nak cuba telan lama-lama tu, dia akan jadi kemungkinan untuk mereka tersedak atau ada lebih tinggi. So kita shortkan diorang punya meal time supaya diorang boleh makan tu untuk mendapat nutrisi yang cukup. Tapi tak mesti selalu lah. Maksudnya maybe kita buat waktu makan ni kita buat 10 minit. Kemudian kita ada rehat. Kemudian kita buat lagi 10 minit. Kemudian kita rehat. Lepas kita ada buat lagi 10 minit. So itu dapat membantu untuk diorang punya penelanan mulut lah. Baiklah, di bahagian ini kita akan menerangkan bagi kanak-kanak yang ini biasanya lazim ni kita akan nampak dekat kanak-kanak sekarang lah, iaitu diorang ada kita panggil ada food refusal or selectivity, ataupun kita panggil sebagai picky eater lah. Picky eater maksudnya dia nak makan tu makanan apa yang dia nak makan je. Maksudnya kalau kita ada bagi dia cadangan untuk makan lain, contohlah biasanya makanan tak nak dia makan nasi, dia nak makan nasi je, dia tak nak makan nasi dengan ayam ataupun nasi kuah tu dia tak boleh. Dia makan makanan yang kering. So itu adalah kita dipanggil sebagai picky eater. So apa yang patutnya intervention yang sepatutnya kita buat pada awal intervention adalah disarankan untuk jumpa dulu kepada physician untuk cek dekat bahagian perut lah, perut reflux. Kalau contohnya diorang ada alergi ke, diorang ada digestion problem ke, yang mana menyebabkan di situ diorang susah untuk menerima makanan tersebut. Kemungkinan mereka juga ada masalah susah untuk menelan ke. Itu adalah first step yang boleh dilakukan lah. Tapi selain daripada itu, kita boleh juga address dengan tengok daripada cara diorang minum. Kita boleh tengok dari segi diorang punya sensitivity dekat bahagian oral. Dekat bahagian oral ni, kenapa kita kata dia ada sensitivity? Sebab bila contohnya budak yang tak terdedah dengan makanan-makanan yang pelbagai tekstur. Sebab kalau kita secara kita tak sedar, makanan ada banyak tekstur. Macam nasi, teksturnya jenis tekstur lembut. Ayam jenis tekstur yang macam ayam goreng, contohnya. Jenis rangup, jenis yang kalau kita makan tu rasa crunchy. So itulah dipanggil sebagai tekstur. Dan tekstur-tekstur ni pun semua bermainkan peranan untuk
makan. So, contohnya kanak-kanak tu tidak terbiasa dengan tekstur yang kita kata maybe macam berkuah. Macam bila nasi putih kita letak kuah, dia akan jadi berkuah kan. Dia akan jadi macam lembik. Nasi tu akan macam bertambah lembik. Atau nasi tu kita panggil sebagai rasa basah. So bila kat situ, budak tu bila makan dekat mulut, dia rasa itu adalah satu sensori baru. Bila nasi tersebut diletakkan dalam mulut, dia rasa itu adalah perkara baru yang mulut mereka tidak boleh terima. Macam kita first time makan benda baru. So bila kita makan, kita akan rasa tekstur makanan tu apa. Maka dengan itu, salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk reduce dia punya oral sensitivity adalah pertama yang salah satu cara kita boleh introducekan makanan tersebut secara perlahan-lahan kepada kanak-kanak. Contohnya kalau budak tu nak makan nasi saja ataupun nak makan bubur je tak nak try nasi. Kita ambil tu lah, dia nak makan bubur je tak nak ambil nasi. So, salah satu intervention yang kita boleh buat ialah kita maybe nasi tu, bubur tu kita panggil sebagai keringkan sikit. Maksudnya air dia sikit. I mean dia still bubur tapi macam ada keturan-keturan nasi. Dia buat secara gradual. Ataupun kita daripada tu kita sumbatkan, kita kasih dia makan bubur dengan ada sikit nasi. Macam tu. Kasih dia terbiasa balik. So itu secara tak langsung kita dapat reduce oral sensitivity. Satu lagi cara ialah kita menggunakan macam contoh ada satu ni panggil sebagai tutit. Tutit tu di mana kita akan menggunakan macam burung gigi lah. Burung itu kita akan gosokkan dekat bahagian gusi bawah, gusi atas, di dalam pipi, di dalam pipi kanan, di dalam pipi kiri, di dalam langit dan juga di lidah. Itu kenapa kita lalukan macam berus tersebut dekat kawasan mulut supaya dia terasa tekstur yang ada dekat tutik tu dekat kawasan mulut. So, secara langsung benda itu akan jadi reduce diorang punya sensitivity. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan consistent feeding time. Consistent feeding time ni maksudnya kita kasih diorang makan, tapi maksudnya contohlah, waktu makan kanak-kanak adalah pada pukul 12.30 hari, 12 hari tepat. Dan juga next waktu makan adalah pada pukul 6 petang. Okay. Maksudnya consistent feeding time, maksudnya kita hanya akan kasih kanak-kanak tersebut makan pada waktu tersebut saja. Kita takkan di antara waktu tersebut, contoh di antara pukul 12 tengah hari dengan pukul 6 petang, itu makan tengah hari 6 petang, kita jangan kasih budak makan macam biskut ke atau kerupuk ke jajan ke. Nak makan jajan atau kerupuk harus dilakukan selepas tarikh waktu feeding yang ditetapkan. Kenapa kita nak buat ni? Sebab kita nak promote hunger. Kita nak galakkan budak tu rasa lapar. So bila rasa lapar, dia akan kurang rasa fikir. Macam kita nak makan, kita akan nak makan kita dia dah lapar. So contoh lah, kita kasih makan biskut. Kita makan biskut di antara tu. So bila waktu makan yang sebenar, waktu pukul 6 kita sebelum makan nasi, dia dah kenyang. Atau at least sekurang-kurangnya perut tu dah berisi, perut tu dah terasa tak lapar. So dekat situ dia boleh macam tak apalah, refuse. Ataupun tapi sebagai parents kita kena tahu juga dan kita jenis yang kalau budak tak nak, kita okey tak apa, bagi terus jajan tersebut. Salah satu cara yang ini adalah kita dah masuk ke bahagian behavior treatment. Behavior treatment is maksudnya kita buat behavior management untuk kanak-kanak tersebut. Maka contohnya boleh kanak-kanak tersebut nak try makan untuk nasi, dia dah habis makan nasi. Selepas dia dah habis je nasi tu, dia boleh dapat reward sama dia nak makan jajan ataupun nak tengok TV ataupun yang macam sekarang is diorang nak main phone. So nak main phone, nak main apa semua tu boleh, tetapi harus dilakukan selepas diorang dah habis makan. Kerana ini secara tak langsung kita dapat meningkatkan diorang punya kita panggil sebagai compliance. Diorang dapat terima input yang you have to eat first, after you eat you will get rewards. So kita dapat menggalakkan dia behavior untuk makan lah. So yang terakhir adalah consistent eating location. Consistent eating location di mana kita menggalakkan anak-anak tersebut makan contohnya dekat meja je. Jangan ada makan dekat tempat lain. So bila ada ini pun juga boleh kita kaitkan dengan kita reducekan atau kita increase ini depends on anak-anak, diorang punya distraction ketika makan. Sebab ada setengah budak lebih dapat makan dengan lebih fokus apabila mereka tak ada distraction. Maksudnya diorang makan tu dekat atas meja makan. Dekat kiri kanan dia tak ada apa-apa, tak ada TV, tak ada apa-apa ke, tak ada. So diorang makan diorang akan duduk makan mesti habis dulu. So kat situ kita boleh fokus. Ada setengah budak dia berkesan cara tersebut lah, dia boleh terus duduk terus makan.
Tetapi ada setengah budak kadang-kadang adalah lebih sesuai dilakukan bila ada distraction. Ya, ini adalah begitu kepada kanak-kanak. Maksudnya sambil makan tu sambil tengok TV. Sebab bila makan sambil tengok TV, dia jadi leka. Bila jadi leka, mulut tu memang masuk je makanan. Itu yang saya tak maksud dia boleh menggalakkan makan juga lah. Tapi ini perkara ni semua harus dilakukan secara berhati-hati. Yang ini kita akan bincangkan mengenai contoh kanak-kanak tersebut mempunyai delay transition to textured food. Maksudnya kanak-kanak macam yang saya bagi contoh tadi, kanak-kanak tu sepatutnya time ni dah boleh makan nasi. Tapi dia masih nak makan bubur saja. Dia nak makan puree. Itu macam makanan yang lembik lah. So dia nak makan macam tu. Dia tak nak makan start dengan nasi. Yang keras-keras biskut semua pun tak nak. So apa yang kita boleh lakukan? Macam kalau siapa yang perasan, parents perasan, dekat topik, dekat slide sini dengan slide yang sebelumnya, ada beberapa point yang sama. Maksudnya reduce oral sensitivity dengan consistency location itu sama. Yang ini kita akan tengok benda itu akan sama, hampir sama untuk semua intervention yang boleh dilakukan sebab itu memang adalah salah satu kita panggil intervention daripada segi sensory. Maksudnya kita kurangkan orang punya oral sensitivity lah. Okey. Yang pertama sekali mari saya terangkan mengenai repetitive chewing. Repetitive chewing adalah untuk macam kadang-kadang macam kita tahu kanak-kanak ni kenapa diorang repetitive chewing dengan jaw strengthening macam lebih kurang sama sebenarnya. Bila diorang delay transition, maksudnya mereka prefer makanan yang basah, melainkan makanan yang kering keras adalah kerana mereka kurang kekuatan, kita start dengan jaw dulu lah, kurang kekuatan dekat bahagian jaw diorang untuk mengunyah makanan. So bila kunyah makanan, sebab macam contoh, kalau antara kita pilih antara nak makan nasi dengan makan keropok lah senang kata, yang mana memerlukan lebih banyak tenaga untuk kita gigit makanan tersebut, untuk makanan tu hancur. Of course, untuk nasi senang sebab nasi dah lembik, kita boleh telan je. Kalau nak telan lah. Tapi untuk makan keropok, kita tak boleh telan. Kita kena kunyah keropok tersebut supaya kita boleh hancurkan makanan tersebut. So, macam mana caranya untuk kita increasekan kadang-kadang punya jaw strengthening ataupun kita gunakan repetitive chewing tu? Okay, dia ada beza. Jaw strengthening is kebolehan untuk menggigit atau menghancurkan makanan dengan sekali gigitan. Maksudnya macam aktiviti yang kita lakukan, kita akan menggunakan macam kat sini kita ada satu dipanggil sebagai chewy tube. Chewy tube kita akan masukkan di dalam mulut kanak-kanak dan kita akan galakkan kanak-kanak untuk menggigit benda tu. Kita akan menggalakkan dia untuk menggigit. Maksudnya menggigit tu bukan yang chewy lah, maksudnya dia gigit lepas. Dia gigit, dia lepas. Dia gigit, dia lepas. So itu dapat membantu untuk meningkatkan diorang punya jaw strengthening lah supaya di bahagian diorang punya ada muscle gigitan ni menjadi kuat. So bila untuk menggigit makanan yang lebih keras nanti tidak menjadi masalah. Selain daripada itu, iaitu adalah repetitive chewing. Repetitive chewing dia berbeza dengan jaw strengthening. Sebab jaw strengthening kita meningkatkan kekuatan menggigit. Repetitive chewing ialah kebolehan untuk mengunyah pada jangka masa yang lama. So satu menguatkan kekuatan, satu akan daya ketahanan. So repetitive chewing ni pun sama. Salah satu cara yang kita boleh buat ialah kita sama ada kita menggunakan sama juga chewy tube ataupun kita gunakan tutik tu. So kita instead of yang tadi kita galak kadang-kadang gigit sekuatnya, sekarang ni kita galakkan dia gigit saja. Maksudnya macam kunyah. Macam kunyah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kalau kita buat dia, digalakkan juga untuk membuat pada mulut belah kanan dan juga mulut kiri budak-budak tersebut. Supaya ini kita dapat sebab kita punya bila kita menggigit, kita menggunakan dua otot. Satu belah kanan dekat pipi ni, satu belah kiri. So itu kita boleh buatkan tu dan juga repetitive chewing tu untuk meningkatkan daya ketahanan diorang lah untuk makan. Selain itu ada dengan cara kita introduce textured food tersebut. Ini macam yang saya bagi sebelum ni contohnya. Maksudnya instead of kita bagi terus paksa makan nasi, tak ada bubur. Kita maybe daripada bubur tersebut kita boleh keringkan sedikit. Sebelum ni kita pakai, saya tak tahu lah berapa banyak berapa banyak cawan air. Contohlah kita guna dua setengah cawan air. Maybe lepas ni kita boleh guna dua cawan air saja untuk mengurangkan atau at least makanan tu menjadi lebih keras tetapi tak cukup keras sampai kanak-kanak tu merasa perbezaan ataupun rasa pelik yang macam melampau sangat. Okay, baiklah sekarang ni kita akan tengok kalau kanak-kanak dulu mempunyai transition hormone tertukar. Maksudnya dalam umur 3 tahun sepatutnya dah boleh start minum pakai cawan. Tapi dalam umur 3 tahun ni still nak minum pakai susu. Kenapa dan bagaimana cara untuk interventionnya? So salah satunya adalah macam kita tengok tadi ada video
reduce oral sensitivity. Maksudnya dekat mulut tu diorang dah terbiasa dengan sensori botol dan mereka memerlukan tu bila ada pakai cawan macam botol kita rasa puting tu boleh menghisap boleh tapi cawan kita tak boleh hisap. Cawan kita kena minum macam biasa iaitu kita kena ada bibir yang kuat, kita kena bibir kita kuat, kita punya lidah kita kuat untuk bawa air tersebut masuk ke dalam tekak. So itu kita cara kita membantu untuk orang itulah. So bila dia tak terbiasa, so benda tu akan jadi satu input yang baru. Biasanya kanak-kanak tidak suka menerima input yang baru. So sebagai satu caranya adalah again kita reduce your oral sensitivity dengan cara kita boleh introduce pelan-pelan atau kita menggunakan tutit ataupun cubit tersebut untuk merasakan ada benda asing yang boleh masuk ke dalam tubuh kita, tak semestinya apa tu botol sahaja. Seterusnya kita boleh menggunakan spouted cup. Spouted cup ni adalah satu sejenis cawan yang kita kata macam cawan yang special, di mana cawan tersebut boleh mengelakkan daripada air tersebut tumpah. Ini kerana dekat apa tu spouted cup ni dia rasa dia macam dia di antara botol dengan cawan. Dia macam dia di antara dia macam cawan tapi dia ada satu muncung. Itu macam kita boleh ajar kanak-kanak sebab itu still rasa macam botol tapi sebenarnya dia kecil macam cawan cara pegang dia. So itu yang kita boleh galakkan kanak-kanak untuk cuba minum botol tu dalam lama spouted cup tu kita boleh kita galakkan dia pakai cawan sahaja. Seterusnya ialah kita boleh menggunakan sitting posture. Maksudnya kita galakkan sebelum untuk duduk dengan betul ketika nak terima air daripada cawan. Ini kerana ada setengah kanak-kanak dia orang takut terasa tersedak. Bila kita pun nak mengelakkan tersedak daripada kanak-kanak lah atas faktor safety reason. So kita boleh galakkan kanak-kanak duduk. Duduk maksudnya dengan cara dada tegak dan tulang belakang kita tegak. Bukannya dengan cara slouching, maksudnya kita punya punggung ke depan, kita punya tulang belakang kita gantung dengan tanah. Itu bukan cara yang betul lah. Itu kita panggil sebagai slouching. So bila kita duduk dengan cara betul, posisi kita betul. Bila kita minum pun, air tersebut senang saja untuk masuk ke dalam tegak kita. Maksudnya air tersebut tidak akan tersimpang lah. Nanti tak akan tersimpang ke tempat lain. Seterusnya ialah external jaw support. External jaw support boleh dilakukan dengan cara kita menekan diorang punya di bahagian bawah bibir. Kita tekan sikit untuk galakkan diorang buka mulut untuk kita masukkan sama ada cawan ataupun sudu yang mengandungi air lah untuk diorang minum air tersebut. Yang ini kita boleh galakkan untuk diorang buka mulut dan minum. Ini contoh macam saya kata tadi, dalam setiap slide mesti akan ada how to reduce oral sensitivity. So macam kita tengok itu adalah pakai tutit. Tutit itulah yang kadang-kadang sebut sedang pegang warna pink tersebut, itu adalah dipanggil sebagai tutit. Seterusnya mari tengok daripada segi kanak-kanak yang mempunyai cleft lip ataupun palates, maksudnya dia punya bibir tersebut ada ruangan dekat situ. Okay, kenapa benda ini terjadi? Sebab biasanya bila kita makin membesar, bila kita berada di dalam rahim, kita punya mulut tersebut akan terbentuk macam tu daripada kiri dan kanan, kemudian dia akan bercantum di tengah-tengah. Tapi apa yang berlaku bagi kanak-kanak yang mempunyai cleft lip ataupun cleft lip palates ni, sambungan itu tidak sempurna, maksudnya menyebabkan ada lubang lah. So macam kita tengok cleft palate, maksudnya dia punya palate is bahagian mulut dalam. So palate tersebut yang terbelah. Macam kita rasa dalam kita ni, dia smooth saja, dia satu pergerakan saja. Dia tak ada lubang dekat tengah-tengah. Untuk cleft lip and cleft palate, maksudnya dia punya mulut dan juga dia punya bibir tidak bercantum dekat hidung. So dia akan ada terbelah. So bila kanak-kanak yang macam ni, dia punya risiko untuk tersedak ataupun air tersebut masuk ke rongga lain adalah lebih tinggi. Maka dengan itu kanak-kanak macam ni memerlukan kita untuk lebih berhati-hati ketika feeding time ataupun feeding susu ke apa, untuk bagi mengelakkan mereka daripada tersedak. Ada cara untuk intervention berkenaan yang ada. Ini adalah contoh-contoh nipple type ataupun susu puting yang boleh digunakan untuk kanak-kanak yang mempunyai cleft lip palates ataupun mana-mana saja kanak-kanak. Untuk ini adalah contoh-contohnya, parents boleh baca. Untuk kanak-kanak yang mempunyai cleft lips and palates adalah lebih disarankan untuk menggunakan puting yang panjang. Lebih panjang, bukan yang puting biasa yang kanak-kanak biasa minum tu kan. Puting tu dia ada satu area lebih panjang di mana bila budak tu sedut, air tersebut boleh terus masuk ke belakang rongga belakang mereka. Supaya benda tu, air tersebut boleh mereka terus telan lah. So bila dapat telan terus tu dapat mengurangkan, bukan
menghapuskan, dia akan mengurangkan risiko tersedak tersebut. Itu je daripada saya. Terima kasih.